Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis. So hari ni green day. Today green day, kita tengok apa yang dah berlaku dalam market. Let's go kita review dulu di Coin Market Cap untuk dia keseluruhannya. So guys, ini adalah core market cap. Seperti biasa kita tengok total market untuk hari ini berapa untuk tempoh 24 hours. So tempoh 24 untuk semalam market cap berada di 1.5 trilion melakukan peningkatan, tapi untuk perbezaan untuk awal pagi dengan awal pagi ni tak banyak perubahan. Sebab apa malam tadi tengok dalam 1.4. Tengok untuk 24 hours kita dah melakukan sedikit peningkatan untuk 2.52%. Ada untuk volume malamnya jatuh 96 bilion, so semalam nak 100 bilion, so pengurangan 25%. So expected bila volume sikit ni pergerakan tu tak banyak lah. Kemudian untuk dominan terus melakukan peningkatan 7.8. So, sebab BTC melakukan peningkatan tu ramai yang beli BTC balik lah. Sebab apa? Tapi BTC tak agak naik. Sebab apa? Total market tu sedikit lah. Total dominan dalam market ni meningkat. Sebab apa? Kita tengok market cap tu, pembelian ataupun dana tu lebih masuk tertumpu kepada Bitcoin. Dan mungkin banyak juga yang beli altcoin tapi kurang. Sebab apa? Kita tengok harga Bitcoin, macam cakap bila Bitcoin melakukan recovery, Bitcoin akan melakukan recovery dengan drastik lah. So ramai yang nak beli harga murah ni takut tertinggal lah, tertinggal bas. So apa yang berlaku dalam market sana berlaku dalam FOMO. So price melakukan kenaikan yang drastik. Will juga buat kerja. So kita yang bawah ni kan bila pun sama masuk tu, Zul tak masuk. Sebab apa? Zul tak FOMO. Zul tunggu di certain support barulah Zul akan buy. Sebab apa? Kita nak minimumkan risiko dalam pembelian. So guys, let's go kita tengok untuk harga coin semasa Bitcoin berada di 38.9. So tak banyak berlaku perubahan untuk semalam. Untuk sebab apa? Hanya peningkatan 3.42 sebab kita daripada 34 naik ke 37 ke 37 38. So tak banyak berlaku perubahan, tapi still melakukan peningkatan 3.38%. Untuk Ethereum sama hampir 2.3% untuk expected untuk sampai yang first resistance lah 2.4. So tengok adakah sampai ni. Untuk Binance 310, so masih good performance. Tapi untuk yang paling tinggi untuk minggu ni lah 330 atau 320 bila BTC berada dekat 41k tu. So kita tengoklah adakah berlaku peningkatan untuk hari ni. So untuk cara overallnya market memang green day. So memang bullish dalam market. So kita akan expect akan banyak lagi pembelian untuk melakukan peningkatan. So yang apa kita risau ni adalah Will akan buat kerja lah untuk reject balik price di kawasan 42. So 42 tu very strong resistance. Sama juga macam di support di 30k dan 28k. Kita gagal untuk break 30k dan gagal untuk break last support 28k. Dan adakah tengok minggu ni adakah kita berjaya untuk break 42 resistance. Break 42 tu kita akan very good position untuk bullish. So nanti Zul akan terangkan di weekly ada satu chart yang menarik lah. So another coin kita tengok basically untuk lain semuanya melakukan peningkatan. So macam cakap kita perlu untuk at least fokus pada top 20, top 50 je coin ni. Untuk yang lain-lain tu orang kata kalau nak invest juga orang kata invest dalam small position lah. Jangan all in dalam altcoin tu. Make sure Bitcoin anda dalam 50%. So all 50% lagi anda boleh pilih lah altcoin mana yang anda nak. Okay, let's go kita pergi ke trading view untuk tengok. Yang pertama macam biasa kita akan pergi total market cap. So total cap, so expected untuk price tu memang kawasan ni. So price dah berada resistance. So apa yang menarik berlaku semalam, macam dekat malam kita ada trendline ni. Trendline untuk kita break trendline ni potential untuk price tu melakukan kenaikan, which ini pun kita ambil sebagai kita punya pattern maknanya. Pattern tu ini adalah descending triangle. So sepatutnya price ni lah 58 break bawah. So 42 lah break ke atas. So dia dah break ke atas, expected untuk sampai ke kawasan ini 1.8 trilion. So untuk total market tu kita akan nampak lah maknanya pergerakan total market tu melakukan kenaikan atas. Tu kita akan expected harga coin akan melakukan peningkatan. Whatever lah Bitcoin ke altcoin memang akan melakukan peningkatan bila total market melakukan peningkatan. Semua kita tak tahu mana yang akan melakukan kenaikan lebih drastik. Untuk itu tengok dominan. So dominan untuk BTC kan lah hampir 47%. So expected harga Bitcoin lah yang akan naik dengan lebih drastik. Altcoin akan follow belakang lah. Cuma berlaku kenaikan tu yang kurang drastik. Semalam apa yang dah berlaku yang menarik. So Zul expected untuk price itu bound di kawasan ni. So ini Zul akan delete support ni.
Ini yang bawah ni kita masih ada support, yang main support kita last support untuk total market. So ini expected masih lagi boleh jatuh bawah ni, tetapi apa tengok market dah bermain atas di kawasan support, very good. So untuk support itu sekarang kita expected untuk support lah support ni pergi ke resistance ni tu harga 2 trilion. So harga, kalau price pergi ke 2 trilion, kita expected harga coin akan melakukan peningkatan drastik lah. So ini adalah minor resistance. So macam biasa minor resistance ni macam tu dapat lah, tu akan ambil another higher daripada higher low, latest higher low kita akan expected kat sini. So kalau kita nak ambil ini, so kita ambil itu, so ambil ni higher high, higher low ke swing low. So kita akan dapat lah 0.6 tu, 0.607 Fibonacci tu, ini resistance. So kalau price dapat break ini, waktu lagi lah confirmation bahawa strong untuk price itu melakukan kenaikan ke atas. So kita tengok yang ni, adakah dapat break atau tidak. So ini resistance. So, semalam menunjukkan tadi ada sesuatu yang menarik berlaku. So menarik ialah price ialah betul-betul bound di kawasan trend line. So ini adalah konsep yang pertama, kita boleh ambil untuk retracement tu, sekiranya good retracement lah kat sini. Tapi ini kalau retracement, dia akan jadi bad retracement lah. Sebab apa? Dia kembali balik ke dalam support. So yang kita tak nak ialah retracement yang ni. Tapi retracement yang ni yang kata, kalau yang ni adalah kata masa buran ataupun uptrend, kita boleh tunggu untuk retracement ni, untuk good version untuk buy. Sekarang untuk yang ni, kita akan nampak yang ni dia ambil monthly ni, swing low to swing high. So kita akan nampak yang ni je. So support yang ini, minor support dia adalah very good position untuk dia retracement. So dah berlaku retracement naknya. Tengok untuk pergerakan ini, untuk yang kita monitor yang kecil untuk yang besar tu expected untuk boleh jatuh lagi ke bawah ni. So price boleh naknya naik ke atas, jatuh ke bawah ni, barulah melakukan kenaikan. So ini yang kata, yang very, yang kata good position lah. Good position bila kita tengok ke bound daripada sini, masuk balik, keluar balik. Very good kalau total market buat pergerakan tu. Tapi untuk sekarang ni tak apa-apa. Kalau masuk dalam ni, kita breakdown, masuk balik di kawasan pattern, so orang kata tak bagus lah untuk price tu masuk dalam ni. So apa yang tu expected untuk price tu buat ialah, price itu hanya bound di kawasan whatever, kawasan dalam trend line. So waktu trend line tu ada another confirmation untuk Fibonacci tu ini. So price betul-betul bound melakukan peningkatan. Sekarang nak tinggal tengok adakah price itu akan berjaya pergi ke kita punya first target yang lebih besar, iaitu target yang resistant yang purple ni. So kat mana resistant tu, kita akan buat dia punya price target. Alright, sekat silo. So kita akan dapat target kita kat kawasan ni 1.1 punya. Oh yang ni tak betul ni, yang ni resistant. So kita kena ambil daripada support punya. Okay, so support minor ni, sebabkan support ni tak sentuh, so kita tak boleh pakai target ni. Kita kena pakai yang minor ni, minor support. Sebab apa? Dia betul berlaku rejection. So kita ambil tadi support, swing low to swing high, swing low. Oh sorry, yang ni resistance, swing high to swing low. So bila dah bound kat sini, apa yang tu akan ambil adalah swing high, swing high to swing low. So inilah minor resistance. So ini untuk yang kita pergerakan kecil bukan untuk pergerakan besar. Ini mostly untuk 1 hour, tapi 4 hours pun boleh pakai. So, tapi untuk ini yang kata bukan untuk trade apa, untuk buy, kita hanya untuk monitor ke mana ke arah pergerakan lebih tinggi dalam market. So expected price tu boleh lagi pergi. Untuk sekiranya break resistance ni, kita akan pergi ke price yang pertama 1.6 trilion. Kemudian kita akan pergi 1.66 trilion. Okay, lepas tu kita akan pergi another 2.6 lah. Tu yang target sampai sini ya, paling tinggi dulu. Tak boleh tinggi, dan kita tengok sebab apa tu 1.8 je. Sebab apa? Kalau kita tengok kan, untuk macam cakap ini, kita ada trend line ni, kita ada pattern. So kita ada pattern descending triangle ni, descending triangle. So expected untuk break dia, first target lah sampai kuasa atas dan balik. So kuasa atas ni betul-betul dalam 1.8 trilion lah. So expected itu, terkiranya price melakukan ada momentum ataupun ada data menunjukkan total market boleh melakukan peningkatan. So kita tengok small confirmation break resistance ni, kemudian kita akan nampak probably price akan melakukan untuk 1.6, mungkin ada bounce sikit, lagi ke 1.1
1.2, 1.6 dan bawah lagi untuk melakukan ke atas. So apa-apa market pun boleh berubah dalam sekejap mata. So apa-apa kita monitor dulu. Untuk orang kata secara keseluruhan ni total market melakukan peningkatan. Tu lagi kita akan pergi ke BTC terus. Right, BTC tengok apa yang berlaku untuk hari ni. Sama juga peningkatan untuk pukul candle kena 1 hour. Candle yang ini, candle ni melakukan peningkatan yang drastik sebenarnya. Candle pukul 6. Right, pukul 6. So 6 pukul 7 candle baru dah buka hari ni. Candle ni candle pukul 7. So baru kata 10 minit dah sampai candle baru buka. So kita tengoklah adakah lakukan peningkatan. Sebab apa? Ada trendline ni. Trendline yang kata kita break trendline tu very good. Sebab apa? Kita adalah trend channel. So ada zone monitor channel pattern untuk yang ni. Zone monitor channel ini. Untuk channel. So ini adalah orang kata sebagai trendline lah. Trendline up atau down. Untuk ni channel which is kita tengok pergerakan market sebenarnya dan bermain untuk kawasan ni. So expected sekiranya price tu berjaya break pattern ni, kita akan expected untuk sampai 42. So masa 42 lah kita tengok adakah akan berlaku rejection untuk balik ke bawah ataupun terus melakukan kata buat base. So apa yang expected kan price tu buat base antara 42 dan trendline ni. So sekiranya itu berlaku, kita akan buat very good strong base kat situ untuk potential untuk price. Adakah expected bila berlaku base kat situ, zona SI ni balik ke bawah ke oversold. So barulah kita adakan momentum untuk orang kata break 42 ni lah very good. Dan kena ingat dekat sini aja yang penting kita perlu monitor. Sebab apa? Kita ada 4 poin yang penting, bukan 4 poin, 2 poin yang penting maknanya. Yang pertama poin ni, garisan putus-putus ni. Ini mewakili buran punya indikator trendline. So ini adalah support resistance 42. So yang perlu kita break. Sebab apa yang trendline tu kita tengok ini agak high 65k. So high low untuk di kawasan almost ke 60k. So connectkan dua ni jadi trendline. So whatever price break kawasan trendline ini akan melakukan, kita akan ada confirmation untuk bahawa price itu akan melakukan peningkatan lagi untuk at least sampai balik high ke 65k. So dah hampir. Sebelum ni Zo expected untuk berlaku di bulan 10. Sebab apa? Kita price bermain bawah. So sebenarnya berlaku lagi kejatuhan bawah untuk sampai trendline tu dalam bulan 10. So now kita dapat untuk bulan ni bulan 7. So ingat ini hujung bulan. So selalunya hujung bulan ni price akan reject. So adakah kita akan buat breakout atau ni dah berapa bulan? Ini 28. So almost hujung bulan. Selalunya kita tengok hujung bulan price akan reject. Tapi apa-apa pun momentum dah melakukan kenaikan dalam market, apa-apa boleh berlaku. So expected tu apa yang Zul nak? Sebab Zul dah kembali bullish. So apa yang Zul nak ialah price itu break ini dulu, confirmation break ini. So kita ada anggota good position untuk break ya. Sebab apa? Kita tengok stock RSI berada di oversold. Now price ini pun dah berada kembali bawah 70. So ada momentum untuk kenaikan. Yang ini stock RSI dah nampak momentum kenaikan yang kuat. So expected untuk hari ni probably kita akan tengok price itu break trendline ini. Kemudian kita akan nampak price tu akan cuba ke 42 lah berlaku. Mungkin kita tengok ada rejection atau another break. So tak expected dia akan break tu 42. So walaupun break mungkin break sikit je. Sebab apa kita ada orang kata memang kata zone yang critical dekat sini untuk BTC melepasi. So expected bila berlaku ni, so expected dia akan berlaku sedikit aku kata consolidation atau mungkin buat sideway punya flag ataupun channel tu untuk price itu continuously berlaku ke atas. So ini yang sebenarnya kalau price tu berlaku ini very very strong lah untuk price itu melakukan naik atas. So kita boleh buat pembelian di atas ni. Untuk apa kita nak tengok barang pattern atau chart. Apa yang Zul nak tengok adalah channel ataupun flat channel ataupun pergerakan yang macam ni. So kita akan boleh buat pembelian di bawah ni untuk expected price tu melakukan bounce ke atas. Sebab apa? Bila berlaku channel ni adalah pattern continuously pattern. So price dari atas akan melakukan bawah. So sekiranya ini berlaku, price target dia kita expected untuk ni price target selalunya Zul akan ambil the swing low to the high daripada channel untuk melakukan penerusan. So expected sampai balik 48. So sampai balik kita punya resistance tu tak very good. Apa yang kita buat ni, now ada dua. Adakah price tu kebang balik ke kawasan 331? So rally lah kalau dapat memang tu nak buy. So sekiranya tak dapat 331 ni, kita akan expected untuk beli di kawasan ini. High risk retracement, high risk buy tapi perlukan confirmation untuk pattern lah. So expected kekiranya berlaku sedikit base saja
Ini di 4 hours mungkin kita akan boleh tengok di 1 hour untuk monitor, untuk detect kita punya channel ini pergerakan sideways sebelum melakukan kenaikan ke atas. So seperti yang berlaku, sekiranya dia berlaku, dia akan buy di kawasan ni lah, ada 40, 42. Tapi tu tak buy banyak lah, tu buy hanya dalam sikit je, maybe dalam 10%, masih 10% tu buy ataupun 20%. Sebab apa? Untuk buy yang lebih banyak, tu expected untuk price to break 42 dulu, kemudian ada retestment, kita akan buat Fibonacci lain, dan retestment tu dekat price naik atas dan rebound balik, retest 42, barulah kita akan buy balik. So now pergerakan yang drastik banyak, berhati-hati juga pergerakan drastik ni. Sebab apa? Dalam market sekarang ni semua kembali bullish. So apa yang berlaku, ingat siapa yang masuk 20, masa dekat bawah ni kita betul-betul bullish, kita expect untuk price jatuh 26, 24, tapi apa yang berlaku, price terus melakukan ke atas. So whale buat pergerakan ke atas untuk liquidkan lah. Untuk liquid selalu ni yang trader lah yang masuk short akan liquid short. So sama juga sekarang, ramai trader masuk long di kawasan resistance expected. Kalau untuk sekarang jangan buy leverage, buy pakai spot, and then kiranya price melakukan atas, kita akan untung. So ikat ini boleh juga. Sekarang kita tengok dalam market very bullish. So ramai yang masuk trade, masa yang buy. So apa yang selalunya whale akan buat, whale akan buat rejection balik. So rejection tu, rejection yang tu tunggu tu sebenarnya, ya rejection yang ni lah. Maknanya yang ni, yang tu tunggu ialah rejection retestment Fibonacci. So apa yang whale boleh buat, dia melakukan naik ke atas sampai 42 dan barulah melakukan rejection untuk ke bawah, untuk liquidkan segala long, kemudian barulah melakukan kenaikan balik. So ni cakap high lower low, high low. So high low kita tak nampak lagi high low Fibonacci tu. So sekiranya nak buat pembelian, dua expected sekiranya aku base, nanti tu akan tunjukkan, sekiranya ada, tu akan terangkan lah kenapa tu buy kat sini. So now tak ada lagi tanda-tanda untuk kita buy kat sini. Sekiranya ada sekarang pattern atau base, barulah kita buat position buy. Tapi apa yang kuasa buy sekarang tu adalah Zul tunggu di retestment Fibonacci antara 33.5, 31.6. So inilah high height. So kini ada another high height, probably kita akan melakukan peningkatan lagi almost sampai ke 35, 36. Kita punya support ni akan naik, kan kawasan itulah kita beli. So sekarang ni kita expected untuk price to bound di kawasan, kita expected untuk price to bound di kawasan antara 36 dan 42. So sebelum ni kita bound antara 36 ke 30. So prime bawah itu. So now expected untuk price to bound kawasan ni. So whatever nak beli, siapa kalau betul-betul nak beli juga, boleh tunggu di kawasan ni lah, di sedikit risiko, bukanlah sedikit risiko, less risiko, di kawasan whatever price kentuh ada kawasan support ni. Tu kan tarik balik. So ni Fibonacci ni, whatever dalam price ni, dalam 36 range ni, so anda boleh buy lah. So akan buat ini, kalau ikut trend line tu 35.6 lah, 35.9, 3.6. So kiranya price tu bound, kita nak tengok hari ni, price tu melakukan ini dan melakukan bound balik ke atas macam ni. So kita expected very good, kita akan accumulate di 36 untuk expected price melakukan kenaikan ke atas. So itu aja untuk hari ni, right? Tak banyak yang nak share kan, tapi momentum memang strong bullish. Tapi masih lagi berhati-hati, sebab apa? Kita berada di strong resistance hampir ke 42. Untuk selalu sarankan, kita wait and see je, biarkan price dulu. Cakap bila sampai di kawasan support, kita akan grab position untuk buy. Bila kawasan resistance, apa yang kita buat, kita perlu tunggu dan tengok adakah resistance tu berjaya di breakout. Sekiranya resistance ni berjaya di breakout, barulah kita akan cari point untuk masuk. So untuk sekarang, point untuk masuk adalah yang paling ditunggu adalah ni, retestment Fibonacci. Tapi untuk orang kata buy sedikit, untuk tak nak ketinggalan, kita boleh buy area 36. So now price melakukan atas, wait and see je. Kita expect untuk price timbang kawasan ni support. So whatever price jatuh kawasan ni, anda boleh grab sikit, tapi bukan grab banyak, grab dalam 10% macam kita buat 10%. 10% daripada modal, beli dulu. So sekiranya jatuh bawah lagi, kita buy kat sini. So expected tu akan buy dengan banyak sikit lah, 3 minggu mungkin tu akan buy dalam less than 50% lah, mungkin dalam 50 banyak sangat, mungkin dalam 20 ataupun 30, 40% daripada modal tu akan beli di kawasan ni sekiranya price jatuh balik di kawasan ni. Sebab expected untuk buat lower high, kemudian barulah buat another higher high. So guys, so saja untuk pagi ini. So sebarang komen di ruangan bawah. So like tu punya, follow je Facebook juga. Facebook ada di section di bawah. Sebab apa? Dia akan share sekiranya ada sesuatu yang menarik berlaku di Bitcoin ataupun data-data terkini, dia akan share di Facebook. So guys, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye.
Everybody get your fucking hands up.